wasallam ya. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadilah zahirku yang baik. Jadi zahir minta batin lebih baik daripada zahir. Batin, zahir. Batin tu apa, tuan sekalian? Batin difahami dua. Sama ada depan orang, belakang orang. Depan orang pun zahir, macam sekarang ni. Belakang orang, sendirian di rumah, apa kita buat? Itu pun nama batin juga. Dan zahir dan batin juga. Zahir yang nampak, batin yang di dalam. Sekarang depan orang kita zahir, tapi batin kita rahsia dengan Allah Ta'ala. Sedang merayu Allah Ta'ala, sedang memohon Allah Ta'ala. Zahir kita nampak baik duduk majlis. Batin kita lebih baik dengan insaf, dengan tawaduk, dengan mengagungkan Allah, dengan insafkan diri, mengaku kesalahan. Itu maksud batin baik pada zahir. Zahir baik, batin unjub, riak, takabur, mencela orang dalam hati Allah, itu batinnya lebih baik pada zahirnya. Zahir baik, depan orang baik, belakang orang Allah, kaki tangan dalam itu pun zahir dan batin. Dan zahir dan batin kalau baik ini adalah bagi menentukan timbangan kita di yaumil akhir. Kalau timbangan kita nak berat atau ringan, tengoklah. Kalau zahir kita baik, batinnya tak baik, maka tu kulit saja hiasan zahir. Nanti apabila ditimbang amalan kita ringan dengan belaka, tak ada nilai. Kenapa palsu belaka? Ibarat kotak kosong, kertasnya cantik tapi dalamnya tak ada apa benda. Tapi kalau batin kita baik, nanti timbangannya berat-berat. Berat-berat tu timbangannya. Jadi batin baik. Jadi Nabi minta Allah, jadikanlah batin aku ni lebih pada zahir. Dan jadikan zahir aku salih. Iaitu zahirnya buat ibadat. Bukan bermakna batin baik, zahir baik, sainai dewe, sembrono. Zahir kena bagus. Zahir kena bertepatan dengan syarak. Zahir kena ikut peraturan Allah Ta'ala. Kadang ada orang kan bikin macam-macam kan, pakai skirt, ngerebang rambut, kita tegur, Ustaz jangan tengok zahir tau, Tuhan pandang batin, yang penting batin baik. Yang penting batin baik. Jadi batin kau baik, kat luar kau nak pakai skirt pun boleh ya. Allah, yang ada orang kan mulutnya aku semangat, aku ni mulut aja jahat, aku baik. Tak baik. Zatin, kalau zahirnya, kalau batinnya baik akan terpancar pada zahirnya ya, akan pancar pada zahirnya. Jadi minta zahirnya salihah, zahirnya sui-sui, cantik-cantik, zahirnya baik-baik ya, zahirnya baik, dan batinnya terlebih baik. Maknanya baik, zahirnya baik, zahirnya pergi kuliah, zahirnya pergi sembahyang, zahirnya tutup aurat, zahirnya pakaiannya perimpel, zahirnya senyum, zahirnya badannya selalu di masjid, batinnya lebih tinggi lagi ya. Badannya selalu di masjid, zahirnya, batinnya dengan Allah. Zahirnya pegang tasbih, cakap astagfirullah, hatinya sedang merawung insaf. Itu yang kita harapkan sedemikian ya. Makna dah zahir baik, ada yang boleh lebih baik daripada yang zahir baik. Kalau batinnya tu terlebih baik lagi ya. Doa Nabi lagi, tengok semua doa Nabi manfaat dia macam-macam daripada doa Nabi. Paling-paling tidak ya, ini kita kena amal ya, doa ini semua waris daripada Nabi. Paling-paling tidak ni sekarang ni kita sedang mengamalkan doa ini. Dapat sekali duduk baca jadilah. Kita ni sedang baca ni sekarang ni, sekarang kita sedang amalkan doa ni. Dapat sekali pun jadilah. Yang ada kita memang baca hari-hari. Kita baca 10 tahun tak sekali. Yang ada tak pernah jumpa, baru ini sekali. Maka sekarang ini kita baca, sekarang ni kita baca. Jadi tuan-tuan kalau baca bab gini-gini, sambil kita dengar kuliah, sambil yang baca pelan-pelan sendiri Allah. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Baca sendiri pelan-pelan, jadi kita dah ada baca ya. Sebut tentang batin dan zahirnya, teringat satu cerita ya. Karamah orang-orang alim ya. Ada satu budak buat salah. Student lah, dipanggil ngadap Habib Umar. Maka dia takut Habib Umar ni kasyaf, boleh nampak macam-macam. Dibuat salah, terpanggil masuk office Habib Umar. Habib Umar kok tahu aku buat ini? Padahal dia buat bendanya tu orang tak tahu, dia buat secara rahsia. Kena panggil.
Dari pagi dia dah baca. Satar, ya satar, wahai Tuhan yang menutupi, wahai Tuhan yang menutupi. Jadi dia nak benda tu ditutupi, jadi menjadi batin. Ya satar, ya satar, ya satar. Dari pagi dia masuk saja. Habib Umar pula bilang, bapa aku dah ajar ya Fatah, ya Fatah. Dari kecil aku dah ya Fatah, wahai yang buka, wahai yang buka. Jadi apa yang kau tutup, aku buka. Kau baru baca doa, wahai yang menutupi, dari pagi. Aku dah baca doa, wahai yang membuka, dari kecil aku dah baca. Jadi apa yang kau tutup, aku dah buka. Atau dah surrender lah, atau boleh tidak ya. Tu kalau kita di bawah guru-guru mursyid kita ni, batin kita pun dijaga oleh mereka. Batin kita pun dijaga oleh mereka. Mereka dapat kesan batin kita, dijaganya kita. Doa Nabi lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan tayyiba wa as'aluka amalan taqabbala. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon ilmu yang berguna dan aku memohon rezeki yang, dan aku memohon amalan yang dikabulkan. Minta ilmu yang manfaat. Yang manfaat itu apa? Ilmu yang kita dapat amalkan, ilmu yang apabila kita amalkan dapat pahala, ilmu yang apabila kita amalkan dapat dekat diri pada Allah Ta'ala. Itu namanya ilmu manfaat. Kalau ilmu tak manfaat, setakat belajar saja, tapi tak ada kesan dalam hati, tak ada kesan pada amal pun, amalnya pun tidak. Lalu kita sebut qabliyah ba'diyah. Dah belajar, tak buat pun, ilmu tu tak manfaat. Buat tapi tidak ikhlas, tak ada manfaat. Buat ikhlas, alhamdulillah ada manfaat. Ikhlas dan dengan dia punya sembahyang tu makin ditakwa pada Allah Ta'ala, makin dapat dengan Allah Ta'ala. Itu dia punya manfaat. Dia punya manfaat. Dan diajarkan pada orang lain dapat manfaat. Itulah ilmu manfaat. Yang ilmu tu tumbuh dalam diri dia, mendalam dalam diri dia, dan tumbuh dan jangkau kepada orang lain. Itu manfaat je. Bagaimana Nabi bilang, kamu semua adalah tanggunganku, dan sebaik-baiknya seorang tanggungan itu yang ialah paling bermanfaat kepada taulannya, ya. Jadi bermanfaat. Jadi kalau kita dapat ilmu manfaat, itu dimanfaatkan kepada orang lain. Apa juga ilmu yang bermanfaat, ya. Apa juga ilmu bermanfaat. Hatta ilmu buat jemput-jemput sekalipun dia bermanfaat. Buat jemput-jemput dengan niat, masak untuk suami biar yang enak, untuk makan masak untuk anak. Masak jemput-jemput, ajarkan anaknya, ajarkan jirannya, biar mesti mereka masak, mereka dapat jimat duit. Mungkin yang ada boleh buat ni, mungkin yang ada kalau dia masak suaminya jadi gembira. Semua tu jadi ilmu, walau dengan ilmu jemput-jemput sekalipun, ya, dikongsikan. Ilmu tafsir sekalipun, ilmu tasawuf sekalipun. Kalau yang mengajar hanya di mulut saja, tak di hati, Allah berlindung sama Allah Ta'ala, itu ilmu tak manfaat. Minta rezeki yang baik, ya, rezeki yang baik, yang halal sumbernya, yang halal bendanya, yang tidak berlebihan dan tidak sampai. Kalau rezeki baik, ya, kita ada itu membuat kita tidak bakhil, tidak tamak. Nak tahu rezeki tak baik, kalau kita dapat memanglah carinya tu cari yang halal, ya, cari yang halal. Bukan setakat rezeki yang baik tu wang melimpah ruah. Rezeki yang baik tu makan daging berbanding dengan makan ikan kering, baik makan daging, okeylah, itu rezeki yang baik secara zahir. Rezeki yang baik ialah apabila dia ada kesannya baik. Kita dapat rezeki itu membuat kita tidak bakhil, dapat rezeki itu membuat kita tidak tamak, dapat rezeki itu membuat kita tidak dengki dengan ada rezeki lain. Itu namanya rezeki yang baik, membuat kita qanaah, cukup puas dengan Allah Ta'ala. Dapat rezeki tapi terus cengkam, tak nak mau lepas, rezeki tak baik, tandanya tak baik. Pasal apa? Dia timbul kesan tak baik. Rezeki baik tapi lepas itu buat bangga, rezeki baik lepas itu buat leka. Rezeki itu dapat baik tetapi kita lepas itu semua tunjukkan tidak sebaik. Rezeki halal tetapi tidak baik. Yang baik membuat kita tawaduk, yang baik membuat kita
bermurah hati. Yang baik membuat kita tidak bakhil. Yang baik membuat kita tidak dengki dengan orang yang ada rezeki itu, ya. Berapa banyak orang dapat rezeki tetapi dapat rezeki yang tidak mengakibatkan tuan punya rezeki itu jadi tak baik. Itu namanya rezeki yang tidak baik. Rezeki yang baik membuat punya rezeki itu jadi baik. Itu rezeki yang baik. Jadi baik physically dah tentu. Ini yang dimaksudkan lagi, kerohaniannya jadi baik lantaran rezeki itu. Berapa orang yang ada dengan rezeki jadi pahalanya besar. Pahalanya besar. Dermanya banyak, khairatnya banyak, sumbangannya banyak. Untung orang-orang begini. Jadi rizkan tayyibah, rezeki yang baik, bukannya halal tapi baik. Karena rezeki yang baik kesannya bawa pada perkara-perkara baik, khususnya perkara-perkara kerohanian. Wa as'aluka amalan mutaqabbala, dan aku mohon amalan yang dikabulkan, amalan yang diterima. Kalau tak diterima habis amalan kita, dan Allah bebas, ya. Allah bebas sampai itulah Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin, amalan orang yang kalau meninggal dunia kecewanya tu 3. Kalau dia tengok amalannya 0, dia sangka dia sakitnya dah tenat, dia sangka dia nanti dapat lampaklah pahala dia yang buat baca Quran lah apa. Dia tengok belum mati kan, malaikat bukakan rekodnya, tengok catatan amalannya. Aduh, kok kosong malaikat, kok tak ada apa-apa malaikat, kok kosong. Kau buat tak ikhlas, tak dapat pahala. Engkau buat kerana nak tunjuk, kau buat kau suka cerita orang, kau buat kau suka orang tahu, tak ada pahala. Ketika itu tarawihnya berpuluh tahun 0, puasanya 0, sedekahnya 0, infaknya 0. Macam mana nak qada lagi? Macam mana? Wangnya dibelanjakan, amalannya dibuat, penat dah sudah, tapi kosong. Apa hal ataka hadisul ghasyah wujuhun yawmadin amilatun nasib, amalan yang memenatkan, amalan yang memenatkan tapi tak ada hasil, kecewa. Jadi 3 orang nak mati tengok amalannya kosong, tak dikabul oleh Allah, dan dia lihat dosanya belum terampun. Allah, ni dosa aku buat aku masih bujang dulu, dia dah lupa pun dosanya, nak mati semua dia bentangkan balik. Masuk muka 14 tahun 15 tahun, kok belum terampun je, kau belum betul-betul, sekarang aku nak taubat dah terlambat. Yang ketiga, bila dia nampak tempat kembalinya aku kecewa dia. Jadi 3 perkara buat dia kecewa. Dia tengok amalannya 0, dia tengok dosanya masuk gunung, dan dia tengok neraka tempat dia punya kembali. Na'udzubillah, ya. Jadi minta amalan taqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhlas, yang baik. Saya ulang lagi, ya. Amalan yang diterima oleh Ta'ala, amalan yang tak ditolak Allah Ta'ala kalau sunyi daripada 10 perkara ini. Amalan yang sunyi daripada 10 perkara ini, insya-Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, tidak ada nifak. Nifak tu apa? Tak real. Datang masjid bukan pasal adat, datang masjid kerana sebab lah. Umpamanya lah, datang masjid pukul orang, umpamanya lah, nak cari orang yang diberhutang ke apa, nak pukul orang ke, tapi pura-pura datang masjid. Dia datang masjid ke? Tidak datang masjid. Datang masjid pasal apa? Nak cari kesalahan orang. Nanti dapat kesalahan orang, oh nak digobarkan, ni AJK ni tak betul, ini semua. Cari, ada orang gitu tahu, cari. Itu bukan datang masjid. Yang pertama, nifak. Kalau ada nifak, tak diterima amalan. Itu bukan amal namanya. Apa yang kau niat, itulah kau datang. Hatta hijrah sekalipun, apa yang kau niat, kau datang. Ya. Tak maaf, saya ini masih lumpangan ya. Apa saya pecah-pecah. Sekejap dah baik, sekejap ulang lagi. Jadi cakap dia sakit. Jadi kita kena cakapnya terberhenti-berhenti. Tapi dah boleh cakap jugalah. Jadi kita bilang pertama yang ujub. Dia rasa baik. Loh, aku kok dah baik, aku kok datang masjid, aku kok suka sedekah, aku kok suka kasih orang makan, aku kok begini, aku begini, senyum sendiri. Ujub. Tak ada orang puji, dia puji diri sendiri. Kedua ujub, ya. Yang ketiga, riak semata. Riak semata ini, dia belum nak dipuji, belum takut dikeji. Kalau amalan suka nampakkan orang. Sikit amal, orang zaman sekarang nyata riaknya. Amal sikit di selfie.
Satu dunia diantarkan. Indahnya Masjidil Haram. Nak tunjukkan gambar dia tengah kat depan Masjidil Haram sekarang jemput berbuka, nak bilang orang dia puasa umpamanya ya. Allah semuanya tu ya. Semua tu. Walaupun dia tidak nak dipuji, cuma suka bilang orang dah begitu alhamdulillah Tuhan kasih rezeki, saya dah berikanlah tanah saya tu pada sekian-sekian. Oh, kau cerita orang tu bikin apa? Kau cerita orang bikin apa? Ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahanlah hajat saya kabul. Jadi sebab itu saya derma itu, saya derma ini. Dia punya alhamdulillah itu semua mukadimah. Tapi dia punya cerita tu, aku dah keluar, aku dah belanja, aku dah cerita, dah beri. Allah, jangan cerita orang. Riak semata. Yang ketiga. Keempat, pasal nak dipuji. Tu riak kerana nak dipuji. Nanti orang bilang hebat, nanti orang bilang bagus. Tu. Semua tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. 5, riak takut dikeji. Jadi yang ketiga tadi semata. Yang keempat, riak suka dipuji. Yang kelima, riak takut dikeji. Sama juga. Yang ketujuh, man wa adha. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekahmu dengan menyakiti dan dengan membangkit-bangkit dan menyakiti. Masjid ni lampu ni anak yang derma. Budak sekolah ni madrasah, anak sumbang tiap-tiap bulan 300. Oh, sebut. Apa lagi masa hari pembelinya kau dah sebut. Macam mana? Kau ambil gambar satu dunia kau kasih. Allah, kan sekarang banyak gitu ya. Man itu membangkit-bangkit. Wadha, menyakiti. Nak kucuk bajar al-swat, senggung orang. Nak sampai saf awal, langkah orang. Nak etikaf lama di masjid, tapi bau badannya tak karuan, sampai orang tak selesa. Semua tu menyakiti orang, tak ada pahala. Tak ada pahala, menyakiti orang, tak ada pahala. Ya, tak ada pahala. Baik. Nak baca di tengah malam, sampai sekuat-kuatnya, sampai jiran tak boleh tidur. Umpamanya lah ya. Umpamanya ada tu orang gitu ya. Tapi kita kat kampung-kampung tak dengar tau. Kalau kat pelet-pelet tu ada kita dengar, alamak. Kenapa buat gitu tak tahu ya. Itu kalau menyakiti orang. Sayyidina Umar kalau sembahyang malam kuat. Biar orang yang tidur boleh bangun. Sayyidina Abu Bakar kalau sembahyang malam pelan. Tak ganggu orang. Dua-dua hanya beza. Dua-dua bincang sama Rasulullah bilang buat antara duanya. Jadi kok sembahyang malam tu, sembahyang witir tengah malam tahajud tu bacanya antara kuat dengan pelan. Jadi kalau yang tak terganggu, yang nak bangun boleh terbangun. Begitu ya. Jangan mengganggu. Aku sengaja kuat-kuat, aku sembahyang pakai mikrofon. Satu orang aja. Allah. Biar tu tak ada nyakiti orang. Dan orang tidur tak salah. Kau sakitkan dia. Walaupun kau ibadat. Baik. Yang ke-8, yang ke-9. Iaitu apa? Yang ke-8, memandang kecil. Berapa ni? 8 ni betul ya? Memandang kecil amal. Yang ke-9, nyesal. Yang ke-8, memandang kecil. Anak kuliah dah tak heran. Tak apa. Pada lapang datanglah isi waktu. Kau tak heran, kau pandang kecil, kau tak dapat apa-apa. Dapat kecil lah apa. Anak pergi haji ni pun sekali. Dapat-dapatlah pun tak apa. Dapat pun tak apalah terlanjur, dapat tiket free. Kan kau tak menghargai, kecil lah dia. Lagi kecil, lagilah dia. Lagi kau tak pandang dia, lagi kau tak dipandang oleh Allah Ta'ala. Mengecilkan satu amal. Kalau Allah saya ni penat. Setakat majlis tahlil ni, tak kuasa lah nak pergi. Lain orang bersyarah. Amboi. Tapi dah terlanjur lapang, tak apalah datang walaupun setakat tahlil. Tahlil, kau bilang setakat itu sajalah kau dapat. Kadang-kadang tak dapat apa. Setakat hadir dapat, pahala tak dapat. Mengecilkan amal. Yang ke-9, menyesal. Menyesal lah. RM20. Tahu RM10 cukup, lagi RM10 boleh beli nasi. Apa namanya ya. Menyesal, berikut menyesal. Yang orang gitu tahu. Menyesal ni selalu setan kacau tau. Kita buat baik, tak tahu timbul perkara yang menyesal aku tak dihargai. Kau menyesal, itu nak kena jaga. Ini selalu ke belakang hari. Kita dah buat apa, kita dah apa semua dengan jiwa raga kita, kali orang tak hargai, menyesal aku. Jangan menyesal. Kau buat, alhamdulillah ya Allah, terimalah adanya di sisimu ya Allah. Tentang orang tak hargai, tidak apa.
La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak harap ganjaran dan tidak harap ucapan terima kasih. Dan yang ke-10, luput. Luput. Tuan-tuan sekalian, kita oleh kerana kemarin kita lalai dalam bulan Ramadan, maka sekarang ni marilah kita bikin sama-sama sembahyang tarawih. Tak boleh dah luput waktunya. Tak boleh. Saya nak bayar zakat fitrah. Tak apa, pasal saya sibuk persiapan hari raya. Tak apalah, lepas sembahyang imam dah free, baru saya nak jumpa dia bayar zakat fitrah. Boleh. Dah luput. Kalau dah luput, dia tak boleh. Dah habislah. Ya. Nak sembahyang qiyamul lail, dah bang subuh baru bangun. Dah luput sudah. Dah luput, habislah. Dah luput ya. Dan luput ni kena jaga-jaga tau. Yang ada peluang buka sekejap aja. Yang ada peluang buka untuk satu orang aja. Macam sahabat Nabi cerita 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Yang satu, ya Rasulullah, doakan aku di kalangan mereka. Rasulullah bilang, kamu di kalangan mereka. Satu minta lagi, ya Rasulullah, doakan aku juga kau didahului oleh peluang fulan itu. Maknanya peluangnya satu orang aja. Dan sikit aja gitu. Jadi apa? Kalau peluang, rebut dulu. Kita tak tahu. Dan tak mesti peluang tu dibilang, peluang ni untuk 5 tahun, peluang ni untuk 50 orang. Kita tak tahu Allah punya ketentuan. Kita punya datang peluang kuliah ni, kita tak tahu. Kali besok tutup PKP macam kemarin. Nasib baik dah belajar. Nasib baik dah belajar. PKP pun boleh amalkan sendiri di rumah ya. Peluang ya. Jadi kalau dah luput peluang, habislah. 10 perkara membuatkan tidak mutaqabbala, tidak diterima oleh Allah Taala. 10 jaga tuan-tuan sekalian. Baik itulah disebut nak menjaga amal lebih susah daripada beramal. Nak beramal dah susah, tapi nak jaga daripada 10 ini, itu kena jaga. Jaga ini syaitan senang tengok kita beramal, dia dengan salah punya. Kadang-kadang ada 10-10 sekali. Dah jadi rugi, amalan jadi kosong. Amalan tidak mutaqabbala. Jadi wa amalan mutaqabbala, minta Nabi sebut amalan mutaqabbala. Tapi di balik mutaqabbala tu ada menafikan 10 yang tadi. Senang aja kita minta ya. Ya Allah, peliharakan amal aku daripada riak, daripada ujub, daripada ini semua pun ada minta juga. Kan setengah doa ada sebut itu juga. Dengan sebut amalan mutaqabbala, 10 tadi dah diambil kira. Amin. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma liqa'ik. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, amin. Jadikanlah sebaik-baik umurku pada kesudahan hayatku, dan jadikanlah sebaik-baik amalanku pada penutupnya, dan jadikanlah sebaik-baik hariku ialah hari aku bertemu denganmu, ya Allah. Subhanallah, ini Nabi punya minta semuanya. Amalkan ini semua tuan-tuan sekalian. Amalkan. Kita tengok ya, amalan diajar oleh habib-habib kita, ulama kita, ringan-ringan semua. Dan semua daripada Nabi. Dan ringan-ringan semuanya itu ya. Buatlah, jangan tak buat ya. Kalau siapa yang rajin boleh senaraikan. Asal lepas sembahyang kau ambil 3, besok lagi 3. Besok lagi 3 sampai dah habis kau ulang lagi. Tak hafal baca pun tak apalah. Bikin jadual ya, Kalau kita nak bikin apa kan ada jadual. Pasal tak nak rosak amalan, tak nak kurang, bikin jadual lah. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqnil ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Artinya, ya Allah, perlihatkan bagiku perkara yang hak sebagai hak, perkara yang benar sebagai benar, dan rezekikanlah aku dapat mengikutinya. Dan perlihatkan bagiku perkara yang salah sebagai salah, dan rezekikanlah aku dapat menjauhinya. Yang ada jadi perkara ini dua. Nampak yang benar sebagai benar, kemudian dapat ikuti yang benar. Yang orang nampak benar itu pun nampak salah. Benar dia nampak dia tak nampak benar. Pada dia salah, mungkin tahlil salah. Orang doa malam nisfu Sya'ban salah. Allah, na'udzubillah.
Ada satu lagi, orang bikin orang bikin kebaikan semua dipandang salah. Ada satu grup, tak cukup saja kau nampak kebaikan sebagai kebaikan, kau tak nampak kebaikan, kau dapat ikut kebaikan. Ni jaga-jaga. Taruhlah keburukan tu apa? Wahabilah kita bilang. Lari, amalannya tak terus. Baiklah, kita nampak Wahabi salah. Kita nampak Ahli Sunnah betul. Betul tak? Tapi tak Ahli Sunnah. Ahli Sunnah pun kita anti. Ahli Sunnah pun kita bangkang. Dia masuk dalam ini. Nampak salah sebagai salah, nampak betul sebagai betul dan dapat ikut yang betul. Nampak benar sebagai benar, nampak Ahli Sunnah sebagai betul. Alhamdulillah. Yang orang nampak Ahli Sunnah salah saja, kita dah nampak Ahli Sunnah betul dan rezekikan dapat ikut. Yang ada orang dah nampak Ahli Sunnah betul tapi dia tak ikut Ahli Sunnah, yang diikut Wahabi juga, ya paudah waih. Ya. Yang ada pulanya nampak batil sebagai batil, nampak batil sebagai betul, nampak Wahabi itu elok, nampak depan itu bagus. Yang ada pula nampak batil tak betul. Tak betul ni, Wahabi salah. Tapi tak ada rezeki menolak, bahkan dia mengiyakan. Segala cakapannya tu dia iyakan. Dia nampak salahnya, tapi diikuti. Pasal apa? Kok diikuti? Dia nampak salah kok diikuti ya. Nampak baik kenapa tak nak diikuti? Pasal ada kemanisan dunia di balik itu. Ada nafsu di situ, ada kemanisan dunia di situ. Ada pengaruh habuan di situ. Maka sebab itu benar pun benarlah, tak apalah, aku taruh tepi dulu. Pasal apa? Tak ada kepentingan, ada kepentingan lain. Dia ada kepentingan lain daripada perkara benar itu. Allah, nampak benda ni salah, pun salahlah. Tetapi aku ada kepentingan lain di balik aku nak menafikan salah ini. Maka ada kepentingan dunia. Sebab itu dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia punca segala kejelekan. Termasuk dia tak nampak baik, kalau dia nampak baik pun dia tak nak ikut. Buruk dia tak nampak buruk, kalau nampak buruk pun dia tak nak ikutkan. Pasal ada kepentingan tertentu. Contoh yang nampak jelek dan tolak, nampak baik dan apa? Contohnya Sayyidina Umar. Banyaklah contoh je Sayyidina Umar. Ketika dia baru nak jadi khalifah, dia minta, kalau aku salah betulkan. Seorang tampil dengan pedang, maka saya berani tentang Sayyidina Umar. Pasal dia khalifah, orang berani tentang dia kalau tak betul. Pasal tegakkan syariat, Umar yang garang pun orang akan berani betulkan. Ya Amirul Mukminin, kalau kau salah ini pedang betulkan kau. Umar nampak itu sebagai baik dan diikuti. Leganya ada orang yang begini, jadi aku tak akan leweng. Ada orang akan betulkan aku. Dia nampak baik sebagai baik. Dia nampak perbuatan orang tu bawa pedang depan dia nampak itu sebagai baik. Kalau kita bilang tu nampak sebagai menentang, itu nampak itu sebagai derhaka. Dia nampak itu sebagai baik, dia ikut betul orang ini. Senang hati aku. Nampak buruk sebagai buruk. Mas kahwin. Zaman Nabi mas kahwin ala kadarnya. Ya. Cincin besi pun mas kahwin. Baju pun kahwin. Siti Fatimah baju besi, mas kahwinnya baju besi. Bukannya dia boleh pakai baju besi tu, ya. Tapi ada harga baju besi. Sayyidina Ali ada, Allah mas kahwinnya besi ada. Maka zaman Nabi dah mula orang nak letak harga mas kahwin. Baru apa ajalah. Tapi Umar takut nanti orang tinggi mas kahwin, jadi orang susah nak kahwin, jadi tak betul dalam masyarakat. Nak hadkan mas kahwin sekian. Satu nenek, satu makcik tampil.
Ya Amirul Mukminin, kau nak tetapkan apa yang Rasulullah tetapkan? Dengar. Nampak yang dia punya menetapkan, Rasulullah tetapkan, dia nak menetapkan itu sebagai satu salah. Dia nampak salah sebagai salah dan diikuti. Umar tarik balik arahannya. Makcik ni benar. Salah. Salah sebagai salah dan dirikan untuk apa? Menjauhi kesalahan itu. Terus tarik balik cakapannya. Ya. Gentleman. Tidak kepentingan. Aku Amirul Mukminin, kok kau berani angkat pedang depan aku? Aku tadi action saja. Kalau aku salah, tolong betulkan. Kok kau angkat pedang? Jaga. Paling tidak. Terima kasih ya. Suruhnya tangkap. Allah. Depan orang kono-kono. Terima kasih atas nasihat saudara ya. Kalau kita lah ya. Allah. Ya. Kalau makcik tadi berani tampil. Makcik, terima kasih makcik. Gam mulutnya Allah. Itu tak dapat arinal haqqa haqqa tiba'ah wa arinal batila batila warusna tinaba. Umar tak ada kepentingan peribadi. Jadi kedudukannya sebagai Amirul Mukminin ditentang orang. Bagus betul. Nampak betul sebagai betul, salah sebagai salah, ya. Tidak mengkengkeng. Mengkengkeng itu berkeras, mengkengkeng. Dia PL itu mengkengkeng. Cakapnya ngengkeng. Mengengkeng tahu menang basah. Ngengkeng. Orangnya mengkengkeng. Sikap itu mengkengkeng. Orang Melayu bilang ungkal. Kalau lebih teruk lagi, ungkal berapi. Kalau dah ungkal tu degil. Berapi tu lagi kau tegur, melenting-lenting lagi. Jadi ni ungkal berapi. Orang lagi macam-macam orang lagi kasih namanya ungkal. Jadi ungkal lah dia cakap tak nak dengar. Kalau cakap tak nak dengar tak apa tau. Dia tentang, dia melenting-lenting lagi. Dia ni ungkal berapi. Itu ungkal berapi ya. Batu asah. Kena kan makin apa anu. Allahumma astur aurati aw astur auratana wa atina. Ini semua dalam Ridul Latif ada ya. Ya Allah, ya Tuhanku, tutupilah segala keaibanku, tutup kami serta haramkanlah kami dari segala ketakutan. Wa amin rawati, haramkan kami daripada apa ketakutan. Subhanallah. Sekali ya Nabi punya doa ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita mau pasang Allahumma jadi hadis. Kalau kita pakai Rabbana tok jadi ayat Quran. Dua-dua boleh pakai. Allahumma Rabbana atina, Allahumma Rabbana zalamna. Itu dah jadi hadis. Nabi ada pakai Allahumma. Kalau kita terus Rabbana atina, itu namanya Quran. Gitu ya. Dua riwayat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kebaikan di dunia dan berikan aku kepada apa kebaikan akhirat dan jauhkan aku daripada api neraka. Hasanah dunia ni apa? Hasanah dunia tu rumah banglo. Sofanya tebal. Sofanya empuk, kapetnya tebal. Lampu gantungnya besar. Tu hasanah dunia. Ada kilang keripik. Ada kereta Volvo. Itu bukan hasanah dunia. Itu silap-silapnya daki dunia. Hasanah dunia kalau ikut mak tafsir apa tahu? Isteri salihah. Jadi yang rajin-rajin dah bana dapat isteri salihah. Yang dah kahwin isterinya jadi salihah. Isteri salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa kan kena nikmat dunia ialah isteri kita, teman kita. Ataupun hasanah dunia ialah apa? Tak kena daki dunia itu tadi. Bukan makin dapat dunia, tak kena daki dunia. Ataupun kalau dapat dunia sekalipun, dunia yang sampai ke akhirat. Rumahnya besar tapi mendatangkan pahala. Keretanya besar mendatangkan pahala. Perniagaannya besar mendatangkan pahala. Itu hasanah dunia yang sampai kepada hasanah akhirat. Hasanah dunia yang tidak menghalang hasanah akhirat, itu namanya hasanah dunia. Dan pada akhirat hasanah dah tentulah. Akhirat ni hasanah tentu. Apa?
mahsyarnya pendek, hisabnya mudah, mizannya berat, siratnya cepat. Kemudian dapat syurga, tu betul-betul dapat kapet tebal, dapat banglo, dapat apa semua. Itu hasanah akhirat, betul punya hasanah, ya. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Kita tutup, kita nak baca sedikit istighfar Rejab kita. Ini hari penghabisan bulan Zulkaidah, kita nak masuk bulan Zulhijjah dengan penuh pengharapan pun